سوداك حيلة طلعة الهادي جميلة عينه سوداك حيلة طلعة الهادي جميلة بسمته سامي جليلة بسمته سامي جليلة قدره فوق العوالي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-muzibi linisyan min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya alim 'allimna min 'ilmika ma tardha bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna ya alim khalliqna bi hulqil 'ilmi wa haqiqna bi haqaiqil 'ilmi amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mengikuti perbahasan pengajian akidah pada hari ini. Insya-Allah kita akan teruskan ataupun kita akan mulakan perbicaraan berkenaan dengan topik akidah pada kitab Aqidatul Awam ini, pada matan Aqidatul Awam ini dengan menyebut tentang pembahagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sedia maklum, sebelum ini kita telah jelaskan bahawa wajib bagi kita untuk mempelajari, wajib ke atas kita untuk mempelajari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan maksud apa? Dengan maksud mesti ada bagi Allah. Wajib kita imani, meyakinkan, mengiktikadkan, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki 20 sifat yang wajib baginya, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki 20 sifat yang mustahil. Maksudnya 20 sifat mustahil itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan satu sifat harus bagi Allah. Jadi rentetan daripada itu para ulama membahagikan pula 20 sifat ini kepada 4 bahagian. Iaitu para ulama sebut bahawa ada 4 bahagian kepada sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama ada yang dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Kita pergi kepada sifat nafsiyah dulu. Apa maksud sifat nafsiyah dari sudut bahasa? Iaitu sifat yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada zat itu sendiri dan bukan kepada yang lain. Iaitu satu sifat yang dinisbah kepada zat, sifat wujud yang kita tahu sebelum ini, itu sifat wujud terkandung dalam sifat nafsiyah. Sifat itu nisbah kepada zat, disandarkan kepada zat dan bukan pada yang lain. Maka dari sudut istilah dia adalah hiyal halul wajibatu lizzati ma damatil zatu ghairu mu'allalatin bi'illatin, iaitu suatu keadaan yang wajib bagi zat selama ada zat itu tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Iaitu dengan maksud apa? Suatu keadaan yang melazimi zat. Maksudnya dia tak boleh berpisah dengan zat selama ada zat itu tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Dengan maksud apa? Selama ada zat itu tidak diciptakan oleh zat yang lain. Dengan maksud apa? Tidak ada zat lain yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala tidak terkesan pun dengan sesuatu yang lain yang menciptakannya. Dengan maksud apa? Tidak ada yang menciptakanlah zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ini ataupun sifat nafsiyah ini adalah sifat yang ada pada zihin sahaja. Apa maksud dia? Sifat ini ada pada akal dan hati kita sahaja. Kita boleh berfikir sifat ini dalam akal dan hati kita, tapi kita tak boleh nampak pada kharij, pada luaran. Kita bagi contoh yang mudah. Kita bagi contoh buku ini ataupun kitab ini. Kitab ini kita katakan
ia makhluk, betul, terbahagi kepada dua. Apa dia? Jirim dan arad. Dia ada jirim dan arad. Kita dah bincang minggu lepas apa itu jirim, apa itu arad. Jirim yang mengambil ruang dan sebagainya. Arad iaitu sifat yang menempati pada jirim ini. Okey. Jadi kitab ini ada jirim dia, ada zat dia. Kalau bahasa dia, jirim ataupun ada zat dia. Kemudian apa sifat bagi jirim ini kepada kitab ini? Antara sifatnya adalah wujud. Sifat wujud. Jadi sifat wujud ini, kalau kita nak tengok sifat wujud ni, boleh tak kita tengok sifat wujud sekarang ini? Kalau kita tunjuk kepada kitab ini, buku ini, tunjuk kepada buku ini, maka ini bukan sifat wujud. Ini adalah zat, ini adalah jirim. Begitu. Dengan maksud apa? Dengan maksud sifat wujud ini dah memang sebati dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak mampu untuk apa? Untuk mencari di mana sifat wujud tersebut. Sebab apa? Sebab sifat itu hanya ada pada akal dan hati kita saja. Akal dan hati kita hanya berfikir tentang wujud, adanya sifat wujud tersebut. Tapi tak ada pada kharij, tak ada pada luaran. Zahir kita tengok, tak jumpa pun sifat wujud. Begitu. Jadi para ulama buat satu kata pembahagian ataupun tingkatan kepada ada dan tiada. Jadi hal ini, sifat nafsiah ini, iaitu dia punya definisi adalah hal, al-halul wajibatu lizzati ma damatiz zatu ghairu mu'allatin bi'allatin. Hal ini pun termasuk juga dalam tingkatan wujud itu, tingkatan ada dan tiada ini. Jadi kita cuba kita tengok macam mana para ulama membahagikan tingkatan ada dan tiada ini. Kita tengok dalam kitab ini disebut apa dia? Syarahan ulama daripada kitab Hasyiah Al-Baijuri ala Jawhar Tauhid, kemudian Kifayatul Awam, kemudian Sirajul Huda, menyebutkan tentang tingkatan ada dan tiada. Jadi kita tengok ada 4 tingkatan ada dan tiada. Yang pertama, maujud, dengan maksud wujudi. Apa maksud dia? Apa pengertian dia? Maujud adalah ataupun wujud ni adalah ada dan boleh dilihat. Ini yang pertama, ada dan boleh dilihat. Seperti zat Allah, seperti segala sifat ma'ani yang 7. Dengan maksud apa? Ada yang boleh dilihat ni dengan maksud di hari akhirat esok, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh melihat zat Allah Taala dan sifat ma'aninya. Kalau disingkat hijab kepada kita. Itu yang disebut dalam kitab Hasyiah Baijuri ni, ala Jawhar Tauhid. Kemudian itu yang pertama, maujud, wujudi. Yang kedua, ada namanya hal. Hal ni apa? Hal ni keadaan. Hal termasuk dalam sifat yang keadaan ni adalah sifat wujud. Sifat wujud ni ada pada zihin sahaja, ada pada akal dan hati kita sahaja, tapi tak ada pada kharij. Apa contoh kepada hal ni adalah sifat seperti sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah. Nanti kita tengok apa maksud sifat ma'nawiyah nanti. Tapi kita dah tengok dah sifat nafsiyah tu apa. Sifat nafsiyah itu sifat yang melazimi pada zat, yang ada pada zihin saja tapi tak ada pada kharij. Itu maksud dia. Yang ada pada zihin, yang kita boleh fikirkan sahaja sifat wujud tersebut, tapi tak ada pada luaran. Kalau kita nak tengok sifat wujud, hakikatnya bukan kita tengok wujud, tapi kita tengok zat. Begitu. Wujud ni seolah-olah macam tak ada, tapi sebenarnya dia ada pada zihin sahaja, akal fikiran. Itulah dia punya maksud, kesimpulan dia. Yang kedua hal, yang ketiga amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Ini sebenarnya hampir sama dengan hal, iaitu apa maksud amrun i'tibari? Sesuatu yang ada pada zihin, pada gambaran akal sahaja, pada gambaran hati, tapi tak ada pada kharij. Termasuk dalam sifat amrun i'tibari ni adalah sifat salbiyah, sifat salbiyah. Okey. Dan menurut pendapat yang muktamad, para ulama mengatakan bahawa sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah juga termasuk dalam amrun i'tibari, perkara yang ada pada zihin sahaja tapi tak ada pada kharij. Nanti kita bincangkan dengan lebih mendalam lah pada pembicaraan tentang pembahagian sifat Allah tadi, yang pada awal-awal tadi. Kemudian yang keempat, ma'dum, iaitu tiada ada sama sekali. Sifat itu memang tiada lah. Seperti apa? Syarikul bari, Tuhan yang ada selain Allah.
anak bagi Tuhan, isteri bagi Tuhan. Jadi ada 4 tingkatan ada dan tiada ni, iaitu yang pertama apa, kita ulang balik, iaitu wujudi, iaitu maujud. Yang kedua hal. Yang ketiga amrun i'tibari, para ulama juga sebut sebagai tahakkuk ataupun thubuti ataupun tahakkuk. Kalau kita terjemah sebagai sungguh dan tetap. Keempat ma'dum. Okey, selesai kepada sifat nafsiyah. Kita dah tengok sifat nafsiyah tadi. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Apa maksud salbiyah? Salbiyah dari sudut bahasa adalah menafikan. Kerana setiap sifat yang ada dalam sifat salbiyah ini menafikan kekurangan dan menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fungsi kepada sifat ini. Jadi dari sudut istilah dia adalah hiya ibaratun an nafi ma la yaliku bihi jalla wa ala, jalla wa azza. Iaitu satu ibarat kefahaman. Ini nak katakan bahawa perkara ini termasuk dalam amrun i'tibari, sesuatu yang ada pada zihin saja tapi tak ada pada kharij. Ada pada akal fikiran kita, ada pada hati kita tapi tak ada pada luaran. Daripada menafikan segala yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam perkara amrun i'tibari yang menafikan segala yang tidak layak bagi Allah Taala. Contoh apa? Sifat, ada 5 sifat dalam tu. Yang pertama qidam, yang kedua baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wadaniyah, wahdaniyah. Jadi ada 5 sifat ini. Sebab apa dikatakan 5 sifat ini, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah, dikatakan sebagai salbiyah? Sebab 5 sifat ini menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama juga kata sifat salbiyah adalah ternafi sifat yang tidak layak bagi Allah. Ternafi, dia guna istilah ternafi sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keberadaan sifat ni, maka ternafilah sifat yang tidak layak bagi Allah Taala. Berupa apa? Hudus, lawan kepada qidam. Berupa apa? Baqa, lawan kepada fana. Berupa apa? Mukhalafatu lil hawadis, mumathalatuhu lil hawadis, lawan kepada mukhalafatu lil hawadis. Qiyamu ta'ala bi ghairihi, lawan kepada qiyamu ta'ala bi nafsihi. Dan yang terakhir ta'addud, lawan kepada wahdaniyah. Jadi sifat salbiyah ini juga, yang 5 tadi tu, qidam, baqa tadi hingga akhir, termasuk dalam perkara yang amrun i'tibari. Masih ingat lagi tentang tingkatan ada dan tiada? Dia termasuk dalam perkara amrun i'tibari, yang ada pada akal fikiran sahaja, pada hati, tapi tak ada pada kharij, tak ada pada luaran. Qidam sebagai contoh, tidak ada permulaan ini, sifat tidak ada permulaan ini sebenarnya ada pada akal fikiran dan hati sahaja, tak ada pada kharij. Sama macam baqa, sifat fana, sifat baqa ini, kekal Allah Subhanahu Wa Taala ni, ada pada kharij, ada pada zihin, akal fikiran, tak ada pada kharij. Begitulah seterusnya. Begitu. Okey, selesai sifat salbiyah. Yang ketiga, kita pergi kepada sifat ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Dari sudut bahasa, sifat ma'ani ialah beberapa sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut istilah pula, hiya kullu sifatin qamat bimahallin au jabat lahu hukman. Ia adalah satu sifat, ataupun ia adalah setiap sifat yang berdiri pada zat yang mewajibkan suatu hukum bagi zat itu. Itu sifat maknawiyah. Apa maksud dia? Satu sifat yang berdiri pada zat, yang benar-benar ada pada zat. Itu maksud dia, yang mewajibkan suatu hukum bagi zat itu. Dengan maksud apa? Dia akan menatijahkan suatu sifat yang melazimi kepada sifat ma'ani ini. Nanti kita akan belajar, iaitu sifat maknawiyah. Ada 7 sifat yang terkandung dalam sifat ma'ani, iaitu sifat qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Kumpulan sifat ini yang disebut sebagai ma'ani ini disebut sebagai ma'ani juga sebab kenapa? Sebab semua 7 sifat ini adalah benar-benar sifat yang menyifatkan tentang sifat Allah. Sifat-sifat yang benar-benar memberi erti kepada Allah. Itu maksud sifat ma'ani. 7 sifat ni benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut dalam Mukhtasar Mufid fi syarhi Jawharat Tauhid,
yang dikarang oleh Syekh Nuh Ali Sami Al-Qudah yang mensyarahkan Jawharah Tauhid. Okey. Jadi dengan maksud apa juga? Dengan maksud sifat 7 sifat ma'ani ini adalah sifat yang wujudi, sifat yang benar-benar wujudi, benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala. Dengan maksud apa? Dengan maksud kalau Allah singkap hijab kita esok di hari akhirat, maka kita akan melihat 7 sifat ini. Itu yang disebut oleh para ulama. Kemudian yang keempat, sifat ma'nawiyah, iaitu apa maksud ma'nawiyah? Sifat ini melazimi zat dan beberapa makna yang lain. Itu dari sudut bahasa, dari sudut istilah, yal halu thabitatu lidzati ma damatiz zatu mu'allalatun bi'illatin. Apa maksud dia? Ia adalah satu hal yang tetap pada zat selama mana zat itu dikeranakan dengan suatu kerana. Sama macam sifat nafsiyah tadi, suatu hal keadaan yang melazimi kepada zat ini, dan melazimi kepada sifat ma'ani sebenarnya. Perkataan melazimi ini artinya apa? Sifat ini tak boleh bercerai ataupun tanggal daripada yang dilazimi, iaitu sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ini tak boleh berpisah dengan sifat ma'ani. Sebagai contoh apa? Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang mempunyai sifat kuasa. Maka lazimlah keadaan ini bagi sifat perkuasa bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi sifat kudrah bagi Allah Ta'ala. Ini nak kata apa kat sini? Sifat ma'nawiyah ni kita boleh kata sifat yang selalu ada bagi sifat ma'ani, yang berkekalan ada bagi sifat ma'ani. Kita akan bagi contoh bila mana kita dah masuk sifat ma'ani nanti, barulah kita nampak sifat ma'nawiyah ni. Tapi kita bagi satu contoh lah yang mudah, yang kita boleh faham, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sifat kudrah yang termasuk dalam sifat ma'ani, iaitu sifat kudrah. Apa maksud dia? Sifat perkuasa. Allah Ta'ala ada sifat perkuasa, yang memiliki kuasa. Maka lazim dari sifat ma'ani adalah sifat keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki sifat kuasa. Jadi kalau kita nak bagi faham lagi, nak bagi dekat lagi kefahaman, kita tengok diri kita, tengok makhluk, tengok manusia, tengok insan. Makhluk juga ada kuasa, tapi kuasa yang dipinjamkan lah, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tapi sifat kuasa yang ada pada makhluk ini, adakah benar-benar berterusan? Adakah benar-benar berkekalan? Tidak. Sebab apa? Sebab kita mungkin daripada kecil dulu, kita lahir atas muka bumi, bayi, sebagai seorang bayi. Seorang bayi memang sahlah tak ada kudrat pada dia, tak ada kuasa. Maksudnya tak boleh buat sesuatu hal yang dibuat oleh orang dewasa. Kemudian dia meningkat dewasa, dia semakin kuat, ada kekuatan, ada kekuasaan. Kemudian naik pula sampai ke umur tua. Sebagai contoh, kekuasaan tadi makin berkurangan. Apa maksud dia? Maksud dia sifat kuasa yang ada pada makhluk ini, dia tidak selalu dalam keadaan sifat berkuasa. Dengan maksud apa? Dengan maksud kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bila dia meninggal dunia, maka hilanglah sifat kuasa tersebut. Tapi berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat berkuasa bagi Allah Ta'ala, kaunuhu qadiran, sentiasa berkekalan sifat kuasa tersebut. Berkekalan sifat kuasa tersebut, menyalahi sifat makhluk tadi. Itu cara untuk kita dekatkan kefahaman lah, bagi kita nak memahami sifat ma'nawiyah. Dengan kata lain, sifat ma'nawiyah ini melazimi sifat ma'ani. Kalau kudrah, sifat ma'ani, ma'nawiyah kaunuhu qadiran, keadaan sifat berkuasa ini berterusan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kaunuhu muridan, keadaan sifat berkehendak ini berterusan bagi Allah. Keadaan kaunuhu aliman ini, keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui ini berterusan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Okey, selesai kita bahas tentang 4 pembahagian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pergi pula kepada ulang kaji kita. Ulang kaji kita, qiyamuhu ta'ala binafsih, hayatul ilmi muzakaratun, hidupnya ilmu dengan muzakarah. Kita saling mengingatkan tentang apa yang kita belajari pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita sebut perbicaraan tentang qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa maksud dia?
Kita bagi definisi, kita bagi dalil akal dia, kita bagi dalil nakli dia, dan kita bagi kesimpulan khulasah kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ini. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsih? Ai adamu ihtiyajihi ila makanin yakumu fi aw mahallin yahillu fi aw mujidin yujidu fi bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwa. Itu definisi dia. Qiyamuhu ta'ala binafsih itu tidak berhajat, tidak memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada tempat yang dengannya dia boleh menempati, atau mahallin, kedudukan yang dengannya dia boleh menduduki, atau mujidin, kepada pencipta yang dengannya dia dijadikan, bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwa, bahkan dia itu terkaya daripada seluruh makhluk selainnya. Kita dah sebut minggu lepas bahawa ulama membuat satu kesimpulan bahawa qiyamuhu ta'ala binafsih ni maksud dia apa? Istighna'uhu an kulli ma siwahu waftiqaruhu kullu ma adahu ilaih. Iaitu terkaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan maksud Allah Ta'ala tak berhajat pun kepada makhluk selainnya, tapi semua makhluk waftiqaruhu kullu ma adai, semua makhluk berhajat kepadanya, semua makhluk memerlukan kepadanya. Itu maksud terkaya ini. Kita dah bagi contoh yang mudah dah minggu lepas. Kemudian dari sudut dalil akal dia, apa dalil akal dia? Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala bighairi, iaitu berdiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada sesuatu yang lain. Dengan maksud apa? Allah Ta'ala ini seolah-olah jadi macam sifat, sebab ciri-ciri sifat adalah dia berhajat kepada yang lain, dia menumpang pada yang lain. Itu sifat. Kalau kita belajar maqama bi ghairihi, sesuatu yang menumpang pada yang lain, itu sifat. Itu hakikat sifat, itu menumpang pada yang lain. Sebagai contoh, kita bagi mudah warna coklat yang ada pada kitab ini. Sebagai contoh, sifat coklat ini menumpang pada jirim buku ini ataupun kitab ini. Itu maksud dia. Jadi sifat ni memang hakikat dia menumpang. Adapun zat ini maqama binafsi, sesuatu yang berdiri pada sendiri. Adapun sifat dia menumpang pada zat. Warna coklat menumpang pada buku ataupun kitab ini. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kata Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala bighairi. Maksud Allah sendiri yang menumpang pada zat yang lain. Jadi Allah Ta'ala dah bukan zat dah, tapi seolah macam Allah Ta'ala sifat pula. Bila Allah Ta'ala sifat, maka itu mustahil. Sebab apa? Sebab alam ini telah pun ada, kan? Alam ini telah pun ada. Jadi siapa zat yang menjadikan alam ini, sedangkan alam ini dah ada? Maka mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala bighairi. Maka sabitlah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Itu maksud dia. Itu sudut dari akal lah. Maka itu dari sudut akal. Kemudian kita pergi kepada dalil nakli, dalil Quran dia. Apa dia? Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkaya daripada seluruh alam. Maksud Allah Ta'ala tidak berhajat kepada seluruh alam ini. Surah Ankabut ayat ke-6. Selesai. Jadi kita buat kesimpulan bahawa wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, maka mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala bighairi. Mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala bighairihi. Okey, itu kita punya khulasah lah, dapat insya-Allah. Sekali lagi untuk pemahaman, wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, dan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala bighairi. Selesai. Kemudian kita bagi kepada yang keenam. Perkara yang keenam yang termasuk dalam sifat salbiyah. Jangan lupa sifat salbiyah ni ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Kita masuk yang kelima lah daripada sifat salbiyah ini, itu wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Esa dan tunggal. Itu dari sudut bahasa lah. Adapun dari sudut definisi dia, para ulama buat, iaitu wahiyya adamut ta'addudi fi zatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi
Apa maksud dia? Ketiadaan berbilang-bilang pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Allah Taala tidak berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan perbuatan. Itu maksud esa dan tunggal. Allah Taala tak berbilang-bilang. Tidak banyak pada zat. Tidak ada banyak pada zat, tidak ada bilangan yang berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama menyatakan bahawa wahdaniyah ni adalah ternafi kam bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ternafi kam, menggunakan istilah kam, iaitu berbilang-bilang pada zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama juga sebut macam tu, ternafi kam. Dah memang tidak ada dah berbilang-bilang bagi zat, sifat dan perbuatan Allah. Dan kam tu pula, berbilang-bilang tu pula, ia pecah kepada dua pula. Ada berbilang-bilang kam yang jenis kam muttasil, berbilang-bilang dari sudut dia tu bersambung. Ada juga berbilang-bilang dari sudut dia tu berasingan. Apa contoh dia? Kita tengok kepada pendidilan kepada wahdaniyah ini. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, elok kita bahagikan dulu pembahagian dia. Jadi esa Allah ni ada 3 bahagian dia. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Kita pergi dulu kepada esa pada zat. Apa maksud esa pada zat? Apa maksud Allah Ta'ala ni tunggal pada zat? Dengan maksud apa? Ada 2 kat sini. Berbilang-bilang Allah, tidak berbilang-bilang Allah pada zat dari sudut kam muttasil dan kam munfasil. Sudut kam munfasil, kam muttasil dan kam munfasil. Kita jangan pening pula kan, sebab dah banyak istilah ni kita belajar. Kita jangan pening. InsyaAllah kita cuba belajar satu persatu. Kita tengok satu persatu. Sekali lagi saya ulang, wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Esa pada zat, sifat dan perbuatan. Apa maksud dia? Tidak berbilang-bilang pada zat, sifat dan perbuatan. Ulama tafsirkan lagi, ulama definisikan lagi, ternafi kam bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut zat, sifat dan perbuatan. Okey. Bila mana kita sebut ternafi kam pada zat, ada 2 kam pada zat, iaitu kam muttasil dan kam munfasil. Kita tengok dulu kam muttasil macam mana bentuk dia. Apa maksud dia? Ternafi kam muttasil bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud zat Allah Taala tidak bercantum dan tidak tersusun daripada juzuk-juzuk seperti darah, daging, tulang, urat, tisu dan sebagainya. Seperti mana makhluk lah, manusia, haiwan dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak bercantum, tidak tersusun pun daripada juzuk tersebut. Dan Allah Ta'ala tidak ada anggota seperti tangan, kaki, kepala dan lain-lain. Itu maksud kam muttasil tu. Itu maksud ternafi Allah Ta'ala daripada berbilang-bilang dari sudut kam muttasil. Ternafi berbilang-bilang itu dari sudut kam muttasil dengan maksud apa? Allah Ta'ala tidak ada padanya juzuk, tidak ada darah, daging, tulang, urat dan sebagainya, apatah lagi tidak ada anggota tubuh macam tangan, kaki, kepala dan lain-lain. Itu maksud esa pada zat dari sudut kam muttasil. Apa maksud esa pada zat dari sudut kam munfasil? Dengan maksud apa? Tidak ada zat lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada zat yang sama macam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ternafi kam munfasil dari sudut zat. Tadi kita dah tengok esa pada zat pecah pada 2. Esa pada zat dari sudut kam muttasil, esa pada zat dari sudut kam munfasil. Esa pada zat dari sudut kam muttasil dengan maksud Allah Ta'ala tidak ada juzuk, tidak ada darah, daging, tisu, tulang, tidak ada. Esa pada zat dari sudut kam munfasil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada zat yang sama yang menyerupai dengannya. Itu maksud dia. Okey. Selesai esa pada zat. Kita pergi kepada esa pada sifat. Menafikan berbilang-bilang sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut kam muttasil. Apa maksud dia? Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki 2 atau lebih sifat kudrah. Nak cipta alam ini, alam maya ini, alam dunia ini, 7 petala langit, 7 petala bumi, Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang sifat kudrah dia. Tak perlu 2, 3, 4 kudrah untuk cipta alam ini.
Macam kita manusia, makhluk ni perlukan banyak kata apa, kudrat. Kekuatan manusia perlu banyak. Contoh nak angkat meja, nak angkat almari, perlukan 2-3 orang untuk angkat almari sebagai contoh. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan kekuatan, yang lebih, cukup esa pada kudrah untuk menjadikan alam ini. Itu maksud dia. Okey. Kemudian yang kedua, esa pada dari sudut sifat, esa pada sifat dari sudut kam munfasil. Dengan maksud apa? Tidak ada sifat yang bersamaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, sifat qudrah tadi, tak ada sifat qudrah yang sama macam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faham? Boleh faham kat situ? Insya-Allah. Jadi, yang ketiga, selesai kita bincang tentang esa dari sudut sifat. Dengan maksud esa dari sudut sifat dari sudut kam muttasil, esa dari sudut sifat dari sudut kam munfasil. Esa dari sudut sifat pada kam muttasil dengan maksud apa? Sifat Allah Ta'ala ni tidak berbilang-bilang, tidak ada 2-3 kudrah, tidak ada 2-3 berkehendak, tidak ada 2-3 apa lagi, samak, basar, kalam dan sebagainya. Adapun satu lagi, esa pada sifat dari sudut kam munfasil dengan maksud apa? Tidak ada sifat lain yang menyerupai, yang menyamai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, lihat begitu detail para ulama buat supaya kita ni manusia ataupun umat Islam peka dan prihatinlah terhadap perkara ini. Bila mana kita kuasai benda ni, insya-Allah lah akidah kita terpelihara dan mantap lah, jazam dalam hati, insya-Allah. Jadi kemudian yang terakhir, esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan dengan maksud apa? Ternafi kam, ada satu kam je kat sini, ternafi kam munfasil pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud tidak ada perbuatan yang menyamai perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perbuatan yang menyamai perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi kita dah tahu dah definisi. Tadi kita bincang tu definisi saja. Definisi tentang esa, tentang wahdaniyah, iaitu kita ulang semula, iaitu ternafi kam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ternafi berbilang-bilang Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut zatnya, sifat dan perbuatannya. Ternafi ataupun ternafi berbilang-bilang pada zat, sifat dan perbuatan dari sudut kam muttasil dan kam munfasil. Itu dia. Okey, khulasah dia daripada definisi ini kita boleh bagi ialah, apa maksud wahdaniyah? Wahdaniyah adalah ketiadaan berbilang-bilang Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut zat, sifat dan perbuatan. Dengan maksud apa? Tidak ada kam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada berbilang-bilang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Kemudian kita pergi tengok kepada dalil akal dia. Apa dalil akal dia? Dalil akal dia adalah, jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan sifat esa, wahdaniyah, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat ta'addud, iaitu berbilang-bilang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berbilang-bilang dengan maksud lebih daripada satu, tunggal, Allah Ta'ala ada 2, 3, 4 sifat. Allah Ta'ala ada sudut zat ada 2, 3, 4, 5 sebagai contoh, menunjukkan Tuhan tu lemah. Menunjukkan Tuhan tu lemah. Nak jadikan alam ni perlukan lebih daripada satu untuk menjadikan alam ni. Sebagai contoh, menunjukkan Tuhan tu lemah. Kalau Tuhan tu lemah dengan maksud apa? Alam maya ini, alam dunia ini sudah tentu tak ada. Kalau Allah Ta'ala lemah, sudah tentu alam ini tidak ada. Kalau ada pun tak stabil dan sebagainya. Sedangkan kalau kita tengok alam ini telah pun ada, maka mustahillah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ta'addud, iaitu berbilang-bilang. Maka sabitlah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Itu dia punya kesimpulan kepada dalil akal. Dia agak detail tapi bermanfaatlah kalau kita hadam perkara ini. Sekali lagi saya ulang, apa dalil akal kepada wahdaniyah? Dalil akal pada wahdaniyah ialah jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat ta'addud, iaitu berbilang-bilang.
Kalau Allah Ta'ala berbilang-bilang untuk menjadikan alam ini, maksudnya Allah Ta'ala itu lemah. Bila lemah, maka tidak adalah alam ini sepatutnya. Bila lemah, maka tak akan terjadinya alam ini. Bila tak terjadinya alam ini, sedangkan pada kita dah tahu alam ini telah terjadi, maka mustahillah sifat ta'addud tu bagi Allah, maka sabitlah sifat wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil nakli dia, dalil Quran dia adalah Allah sebut dalam Quran, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, surah Baqarah ayat 163. Iaitu, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya. Dalam Quran dah sebut dah, Allah Ta'ala perkenalkanlah sifat dia dalam Al-Quran. Itu dia sudut dalil nakli dia. Jadi kita buat kesimpulan bahawa wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wahdaniyah, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ta'addud, iaitu berbilang-bilang. Jadi kesimpulan kepada pengajian kita pada hari ini, kita telah membincangkan beberapa topik lah. Antaranya kita telah sebut tentang pembahagian sifat Allah Subhanahu wa taala tadi pada awal bicaraan kita. Kemudian kita sebut tentang kita sebut tentang tingkatan ada dan tiada. Kemudian kita ulang kaji sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kemudian kita sebut matan baharu yang kita bincang pada hari ini, iaitu kalau kita buka balik Aqidah Awam, qiyamuhu ta'ala binafsihi itu ada pada apa? Wa qa'imun wani wa wahidun wa hayy. Kita bincang wa wahidun tu, tentang matan wa wahidun tu. Okey, insya-Allah. Jadi ada sahabat kita bertanya dalam Facebook Live yang minggu lepas tentang satu persoalan yang mana dia menyatakan apa? Ustaz, dia kata, Ustaz, kalau Allah tidak bertempat, kenapa Nabi ni dimi'rajkan ke langit? Dia kata, Ustaz, kalau Allah ni tak bertempat, kenapa Nabi ni dimi'rajkan ke langit? Jadi soalan itu kita kena betulkan sikit lah soalan tu. Jadi patutnya soalan tu ditanya, Ustaz, Nabi kan dimi'rajkan di langit, Nabi dimi'rajkan di langit sampailah ke Sidratul Muntaha. Adakah di situ tempat Nabi ni berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan maksud apa? Dengan maksud adakah Allah Taala berada di situ? Itu maksud dia. Kalau kita cuba huraikan lagi lah dia punya soalan dia. Adakah dengan keadaan Mi'raj Nabi sampai ke Sidratul Muntaha menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di situ? Itu dia punya soalan. Sepatutnya untuk lebih jelas lah. Okey, kita katakan macam ini. Allah wujud bila makan. Kan? Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa bertempat. Maka sifat tempat ini seyogianya tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kita dah sebut dah minggu lepas, mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat. Adapun Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dimi'rajkan ke langit dengan tangga Rabbani, dengan tidak ada perantaraan. Maksudnya apa? Bukan dengan burak dan sebagainya. Menurut setengah ulama kata bukan dengan burak, tapi dengan tangga Rabbani yang mana Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dalam kitab Isra' Mi'raj karya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Okay. Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampailah ketujuh, berjumpa dengan para Nabi. Kemudian sampailah Sidratul Muntaha yang mana malaikat Jibril pun tidak mampu untuk sampai kepada peringkat tersebut. Maka di situlah Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu. Situ tempat Nabi menerima wahyu. Itu bukannya tempat Allah Subhanahu Wa Taala berada di situ, bukan. Kita kena faham kat situ. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini, utamanya dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Ta'ala ini. Apa hikmah dia? Hikmah dia nak tunjukkan bahawa manusia ni kena berada di tempat yang mulia untuk berbicara dengan Tuhan. Itu tempat Nabi, bukannya tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga keadaan dia bila mana
Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tur Saina, kan? Dan Quran sebut wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa di mana? Di Bukit Tur Saina. Adakah Allah Taala ada di Bukit Tur Saina? Tidak. Akan tetapi Nabi Musa naik ke Bukit Tur Saina untuk menerima apa dia? Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menerima kata apa? Amanat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Sama juga kesnya dengan peristiwa Mi'raj. Sama juga dengan kesnya peristiwa Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha, kemudian dinaikkan di Al-Mustawa untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menerima sepersalinan khas kurniaan daripada Allah Taala yang berupa apa? Solat. Sebenarnya ada banyak perkara dalam Mi'raj ni yang mana Nabi terima, bukan solat sahaja. Kalau kita tengok, buka sedikit kitab Isra Mi'raj ni, karya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ni, kalau kita tengok, kalau kita baca kan, dia punya teks Arab dia, wa arsaltuka lin-nasi kafatan basyiran wa nadhira wa syarahtu laka sadraka wa wada'tu anka wizraka wa rafa'tu laka dhikraka ألا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس وجعلت أمتك أمة وسطا وجعلت أمتك هم الأولون وهم آخرون وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي وجعلت من أمتك أكواما قلوبهم أناجيلهم وجعلتك أول النبي خلقا وآخرهم بعثا وأولهم يقضى له وأعطيتك سبعا من المثاني لم أعطها نبيا قبلك وأعطيتك خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا قبلك وأعطيتك الكوثر وأعطيتك 8 أسهم الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك. Dalam ni kita ringkaskan dia punya terjemahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahawa Allah Taala mengutus kamu kepada sekalian manusia, pemberi khabar gembira, pemberi peringatan, telah lapangkan dada, telah hapuskan dosa Nabi, nama Nabi telah diangkat. Setiap kali nama disebut, nama Allah sekali disebut sekali dengan Nabi. Kemudian Allah Taala jadikan Nabi ni sebagai Allah Taala jadikan umat Nabi sebagai umat yang terbaik, jadikan umat yang adil. Kemudian jadikan umat kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai orang yang pertama masuk syurga dan orang terakhir bangkit ke dunia. Allah Taala jadikan umatmu khutbah mereka tidak sah sehingga mereka bersaksi bahawa engkau adalah hamba dan rasulku. Kemudian apa lagi? Banyaklah. Kemudian Allah kata, Allah jadikan sebahagian daripada umat tu satu kaum yang hati mereka ni tempat menghafaz Quran. Allah jadikan engkau ni Nabi yang pertama diciptakan, Nabi terakhir diutuskan, dan Nabi pertama yang diberi keputusan. Allah Ta'ala kurniakan 7 ayat yang berulang-ulang. Itu surah Al-Fatihah yang tidak pernah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Kemudian aku juga telah kurniakan kepada penutup surah Baqarah yang diturunkan daripada pembendarahan bawah arash yang tak pernah aku kurniakan kepada Nabi sebelumnya. Nak menunjukkan apa semua ni? Nak menunjukkan kepada kemuliaan dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna fa min al-ishqaq, kata Ibrahim Al-Qani dalam Jawharat Tauhid. Seafdal seutama-utama makhluk secara itlaq, secara mutlak, Nabi kita fa min al-ishqaq, maka berpalinglah daripada berbantah-bantah tentang perkara tersebut. Kemudian Allah kata apa? Aku telah kurniakan kepadamu Telaga Kautsar dan kepadamu 8 perkara. Ini nak sebut ni. Pertama, Islam, hijrah, jihad, sedekah. Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah kata apa? Allah jadikan langit dan bumi dan mewajibkan ke atasmu dan umatmu 50 solat. 50 kali solat. Ini yang pertemuan pertama lah Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya ada 8 lagi perkara nak sebutkan kat sini. Ada 7 lagi perkara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada
Nabi kita Muhammad SAW, bukannya solat sahaja. Nak menunjukkan kemuliaan lah, nak menunjukkan umat Muhammad ni ataupun Nabi kita Muhammad SAW dapat banyak kurniaan daripada Allah Ta'ala, dapat banyak anugerah, bukan solat semata-mata. Begitu. Hebatnya, untungnya kita selaku umat Muhammad SAW. Okay, itu sekadar perselingan lah kepada perbahasan kita. Jadi insya-Allah kita nak sebut kat sini terakhir bahawa naiknya Nabi Muhammad SAW di langit, di Sidratul Muntaha, menunjukkan apa? Itu tempat Nabi menerima wahyu daripada Allah, bukannya tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena fikir, kena perhatikan benda tersebut. Itu termasuk dalam perkara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kalau kita tanya di mana Allah Ta'ala pada ketika berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, maka perkara tersebut pun termasuk dalam perkara yang tak sepatutnya ditanya. Tak sepatutnya kita tanya. Sebab apa? Sebab di mana ini disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dikatakan la yuqalu aina liman ayyana al-aina. Maka tidak layak, tidak patut ditanyakan aina. Persoalan aina ni tak patut ditanya kepada Tuhan yang menciptakan aina, Tuhan yang menjadikan aina, arah, tempat dan sebagainya ini. Jadi cukup sekadar itu untuk minggu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak manfaat dah daripada perbahasan kita. Sekiranya tidak faham ataupun ada perkara yang apa tu yang saya sebut sebentar tadi bersalahan dengan apa yang difahami oleh ahli ilmu, untuk ilmu yang di luar sana, oleh alim ulama yang di luar sana, mohon diperbetulkan apa yang saya sebutkan. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita memantapkan akidah dan pegangan kita, yang dengannya kita jadikan benteng untuk kita menyelamatkan diri kita daripada api neraka dan menyelamatkan diri kita daripada, menyelamatkan ahli keluarga kita daripada api neraka. Wallahu alam. Itu saja daripada saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.